warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita pada hari ini bersama pelajar-pelajar tingkatan 2. Dah masuk bab baru dah ya. Okey, bab baru pada hari ini adalah bab 9, laju dan pecutan. Okey. Jadi apa yang kita belajar dalam 9.1 adalah laju. Jadi objektif kita adalah untuk mempelajari apa itu laju. Okey, menyelesaikan soalan berkaitan dengan laju. Okey, cikgu tak laju sajalah dekat situ. Okey. Jadi itu yang objektif kita lah, apa yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey, teruskan kepada soalan. Hitung laju dalam situasi yang berikut. Berikan jawapan anda dalam unit yang diberikan dalam kurungan. Okey. Terlebih dahulu, sebelum kita masuk kepada latihan, cikgu akan beritahu inilah ini bentuk segitiga ini, nama piramid ni. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi ini adalah yang kita perlu tahu. Okey, jadi laju, L adalah laju. Cikgu tulis guna warna hitam. L adalah laju, M adalah masa, J adalah jarak. Okey. Okey, kita tukar semula jarak. Laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, jadi bila kita buat, macam mana kita menggunakan ini? Jadi jika kita nak cari laju, kita tengok apa yang tinggal. Jarak bahagi masa. Okey. Kalau kita nak cari masa, kalau kita nak cari masa sama dengan jarak bahagi laju. Okey. Jadi kalau kita nak cari jarak. Jarak. Apa yang tinggal? Jarak ialah laju darab masa. Okey? Jadi itu adalah bagaimana kita menggunakan segitiga tersebut. Okey? Cikgu ulang bagaimana menggunakan segitiga untuk menghafal rumus. Okey? Okey, jadi kita tengok contoh. Sebuah bas ekspres bergerak sejauh 342 km dalam masa 4 jam 30 minit. Okey? 4 jam 30 minit. Jadi kita akan tukarkan dia dalam unit jam ataupun minit lah untuk ni. Okey, jadi 4 jam 30 minit itu adalah 4.5. 30 minit 30 per 60 minit kan. Jadi 0.5. Okey, jadi 4.5 jam. Okey, jadi kita tengok segitiga ini. Laju adalah jarak bagi masa. Jadi kalau kita nak cari laju adalah jarak per masa. Jarak dia adalah 342 bahagi dengan 4.5. Kita tekan kalkulator, kita dapatlah 76. Sekarang unit yang ada adalah unit kilometer per jam. Jadi kilometer per jam ini, kalau kita tak nak dia buat per, dia akan jadi kilometer jam negatif 1. Itu adalah sebabnya kenapa tiba-tiba dia ada negatif 1 dekat situ. Okey, sebab kita abaikan per itu. Kita tak nak ada per. Sebab itu ada negatif 1. Okey. Cikgu akan bimbing anda menjawab soalan-soalan berikutnya. Jangan risau. Okey. Sebuah teksi bergerak sejauh 5.2 km dalam masa 4 minit. Okey, kita tengok segitiga ini. Laju adalah jarak bahagi masa. Jadi, laju adalah jarak bahagi masa. Okey, so jarak dia adalah 5.2 km. Masa dia adalah 4 minit. Okey, jadi kita tekan saja kalkulator kita. Ataupun kita buat pengiraan manual pun tidak mengapa. Okey, bagaimana untuk mendapatkan jawapan tersebutlah. 5.2 bahagi 4. 1.3 kan? Jadi jawapan dia adalah 1.3 km per minit. Okey. Jawapan ini atau ada orang dia buat 1.3
kilometer. Jadi minit itu dia tak nak berada di bawah. Jadi dia tulis minit -1. Sebab dia hilangkan per minit tersebut. Jadi minit -1. Oh, soalan ini nak dalam kilometer per jam. Okey, jadi kalau dalam kilometer per jam, kita tak boleh guna macam ni. Kalau dia kata dalam kilometer per jam, kita kena tukar minit ini kepada jam. Okey, bagaimana kita nak tukar minit ini kepada jam? 4 minit bagi 60 minit. Okey, jadi 4 bagi 60 adalah 0.067 jam. Okey. Jadi okey, sebentar. Kalau kita nak selesaikan ikut itulah. Ikut itu adalah 5.2 kilometer bahagi 0.067 jam. Okey. So kita akan dapat apa? 5.2 bahagi 0.067 jam. Jadi kita akan dapat 77.6 kilometer per jam. Okey. So itu adalah jawapan bagi kalau kita nak ikut form yang diberi itulah. Okey, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Razi berjalan sejauh 4.8 km dalam masa 20 minit. Okey, unit dia nak dalam meter per saat. Okey, jadi 4.8 sebentar. Okey, entah. Okey, ni. Laju sama dengan jarak bagi masa. Laju sama dengan jarak. Okey, bahagi masa. Jarak dia adalah 4.8 km dalam masa 20 minit. Okey, dia nak dalam meter. Okey, jadi ini kalau nak dalam meter, 1 kilometer adalah 1000 meter kan? Jadi kita akan darab dengan 1000. 4.8 darab 1000. Jadi 4800 meter. Okey, yang ini 20 saat, dia nak dalam saat. Jadi 1 minit 60 saat. Jadi 20 minit darab 60. 6 darab 2 12. 6 darab 2 12 0. Okey, ini saat. Okey, sekarang kita selesaikan. Ceng. 48 bagi 12 4. Jadi 4 meter per saat. Ataupun dia nak dalam saat tu tak ada per saat -1. Okey? Ikut saja apa yang diberi, apa yang dikehendaki. Alright? Okey, kita tukar lagi warna. Tujuan cikgu bertukar-tukar warna ni anak-anak supaya anak-anak nampak soalan tu dia tak bercampur dengan soalan lain. Sebab kadang-kadang apabila cikgu nak menunjukkan step by step tu, kadang-kadang cikgu terlebih daripada jadual, daripada peta tu kan. Lepas tu cikgu ubah color. Baik, sebuah kereta bergerak sejauh 240 km dalam masa 3 jam 20 minit. 3 jam 20 minit. Okey. Biru ni tidak berapa jelas. Okey, jadi dia nak dalam kilometer per jam. Jadi ini kilometer. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak dia 240 km. Dia nak dalam jam. Jadi 20 minit itu 20 bagi dengan 60, dia akan jadi berapa? 1/3, iaitu 0.3 kan? Jadi 3.3 jam. Tahu tak?
Sekejap kadang-kadang cikgu ni selalu ada penyakit was-was fi sudurin nas. Fifa bulan okey. 3 lah. Okey. Jadi 240 km per jam dah kan? Okey, sekarang kita tukar je ni bahagi saja 240 bagi 3.33. Jadi jawapan dia adalah 72.07 km per jam. Atau kalau dia nak hilangkan jam itu, kilometer, jam itu ada letak negatif 1. Sebab menggantikan per tersebut. Okey, tengok D pula. Aliza. Sama warna di atas. Aliza menghabiskan masa 45 minit untuk berbasikal sejauh 13.5 km. Okey, dia nak dalam meter per saat. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jarak dia 13.5 km. Okey, per 45 minit. Ini kilometer dia nak jadikan meter. Jadi 1 kilometer ada Arab dengan 1 kilometer 1000 meter kan? Jadi 13.5 darab dengan 1000. Okey, jap. 13.5 darab dengan 1000 ada 13.500. Okey, 45 minit ni nak tukar pada saat. 1 minit 60 saat. Jadi 45 darab 60, 2,700 saat. Okey, sekarang memudahkan ada 2. Jadi 135 bahagi dengan 27. Jadi 5 meter per saat ataupun 5 meter saat negatif 1. Okey, selesai. Okey, teruskan. Seorang peserta mengambil masa 48 saat untuk berlari sejauh 400 meter. Jadi dia nak meter per saat. Laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak adalah 400 meter. Masa adalah 48 saat. Okey, so 400 bagi 48, 8.33 meter per saat ataupun 8.33 meter saat negatif 1. Okey. So itu adalah bahagian tersebut. Okey, kita teruskan dengan nombor 2, lengkapkan jadual yang berikut. Okey, lengkapkan jadual yang berikut. Diberi laju, lepas tu dia ada masa. Lepas tu dia nak cari jarak. Di sinilah kita guna segitiga tu. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi kalau kita nak tahu jarak, laju darab masa. So jarak sama dengan laju darab masa. Laju 9.5 saat. Okey, jadi masa ini tadi, okey, ini meter per saat, ini kena tukar kepada saat lah, 60 saat. 3 minit darab 60, 180 saat. Jadi 9.5 darab dengan 180. Okey, jadi berapa? Bentar. Okey, 9.5 darab dengan 180. Jadi 1,710 unit dia meter. Okey. Teruskan. Yang ini dia bagi. Okey, ini laju, jarak bagi masa. Sekarang kita nak cari masa. Jadi kalau nak cari masa, okey, jarak bahagi dengan laju. Jarak 215 km.
Okey, laju dia 86 km per jam. Okey, jadi 215 bahagi 86 adalah 2.5. Jadi 2.5 jam. Okey, ikut unit yang diberikan. Right? 2.5 jam. Okey, soalan yang terakhir. Laju, jarak bagi masa. Sekarang kita nak cari jarak. Jadi jarak ialah laju darab masa. Okey, so laju dia adalah 92 km per jam darab masa. Masa ini dalam jam dan minit. Jadi kita kena ikut dah. Dekat situ jam. Jadi kita kena tukarkan kepada jam. Okey. 2 tambah 15 per 60. Okey. Sekejap. Okey, 15 bagi 60 ialah 0.25. Jadi dia akan jadi 2.25 jam. Jadi kita darab dekat sini 2.25 jam. Jadi apakah nilai dia nanti? Tambah 2.25 jam darab dengan 92. Okey, jadi 207 kilometer. Okey. So, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga bermanfaat